sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 22 Februari 2021 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita dengan laporan harian COVID-19 menerusi sidang media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Isnin. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugat Embas, terdapat 111 kes baharu pulih dan dibenarkan discharge di Sarawak. Sukacita dimaklumkan 111 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini dari PKRC di bawah hospital 38 di Kapit, 36 di Sibu, 15 di Miri, 13 di Hospital Umum Sarawak, 8 di Hospital Serike, 1 di Limbang. Maka dengan ini jumlah pesakit kes COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge adalah 5,885 atau 72.08% dari jumlah keseluruhan kes COVID di Sarawak. Katanya terdapat penambahan 221 kes positif baharu dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 8,164 kes. Daerah-daerah yang melaporkan 67 di Kuching, 63 di Sibu, 28 di Bentulu, 24 di Meradong, 15 di Kapit, 11 di Semerahan, 5 di Miri, 3 di Pau, 2 di Subis, 1 di Beluru, 1 di Betong dan 1 di Kenawit. Menurut Datuk Amar Douglas lagi, terdapat satu kes kematian baharu melibatkan seorang warga tempatan Sarawak berumur 58 tahun yang telah disahkan meninggal dunia pada 20 Februari 2021 di Hospital Sibu. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan kewujudan dua kluster baharu iaitu kluster Emperoh Jambu di daerah Kuching dan kluster Sungai Bakong di Maradong. Susulan itu, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD telah dikuatkuasakan di Kampung Emperoh Jambu di Padawan selama 14 hari. Adalah kluster Emperoh Jambu Kuching. Kluster ini melibatkan daerah Kuching, Semerahan dan Serian. Kluster komuniti yang berlaku di Padawan Kuching. Indeks kes kluster ini adalah kes ke-7,095. Seorang lelaki berumur 45 tahun warga Sarawak dikesan melalui saringan sebelum petugas pada 16 Februari. Kampung Emperoh Jambu di Padawan juga akan diletak di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan selama 14 hari bagi bertujuan mengekang perebakan jangkitan COVID-19. Kluster Sungai Bakong Meradong dikesan di daerah Meradong Serike. Kluster komuniti berlaku melibatkan pelajar yang mendiami asrama murni di SMK Meradong yang terletak berhampiran dengan Sungai Bakong di Pekan Meradong. Selain itu, katanya daerah Maradong dan Song bertukar ke status jingga, manakala Kuching, Samarahan, Julau, Subis, Kapit, Bintulu, Kenawit, Miri dan Sibu kekal berstatus merah. Berita seterusnya, industri kraft di Sarawak merekodkan jualan pelbagai produk kraft yang memberangsangkan dengan nilai mencecah 1.5 juta ringgit dari tahun 2020 sehingga Januari 2021. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Sukri berkata, ini adalah satu pencapaian yang menggalakkan dalam industri kraft Sarawak meskipun berdepan situasi mencabar akibat COVID-19. For e-craft bazaar, kita ada 140 usahawan kraft. And then nilai jualannya from April 2020 to January 2021 ada 1.5 juta ringgit. This one is for Sarawak only, ya. And then craft on the go ada 86 usahawan craft dalam craft on the go. Dan untuk my craft shop kita ada 39 usahawan craft wanita dan keseluruhan jumlah produk ada 696 jumlah produk SKU dia, stock keeping unit dia. So ini prestasi untuk Sarawak saja, ya. Tapi dari situ kita dapat dia amat menggalakkan. Beliau berkata demikian semasa melawat Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia PKKM Cawangan Sarawak di Kuching pada Isnin.
Lawatan tersebut katanya bertujuan melihat sendiri aktiviti demonstrasi produk kraf oleh usahawan kraf negeri Sarawak seperti pembuatan perabot taman dari kayu belian, pembuatan sarung dan mata parang, penghasilan batik linut dan ekoprint serta penghasilan pelbagai produk kraf dari anyaman rotan iaitu tika kelasah dan bakul pusat. Selanjutnya di Tanjung Manis, masalah kelewatan terhadap pembinaan Jambatan Batang Paloh akan diatasi dengan segera oleh pihak kontraktor. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusuf Abdul Wahab, pihak kontraktor akan menambah jumlah pekerja mahir termasuk mesin dan peralatan di tapak projek selain bekerja lebih masa bagi mengurangkan kelewatan tersebut. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia berkata, kelewatan projek tersebut tidak dapat dielakkan ekoran keadaan cuaca tidak menentu selain beberapa masalah di luar jangkaan dihadapi pihak kontraktor di tapak projek. Seperti yang dimaklumkan oleh pihak kontraktor tadi, mereka memerlukan tidak kurang daripada 50 orang pekerja mahir seperti tukang kayu, tukang besi dan lainnya untuk mempercepatkan lagi projek ini untuk kata orang catch up dengan delay dengan kelewatan yang ada sekarang ini iaitu 95%. Jadi dengan adanya kata orang penambahan machinery ataupun equipment ataupun peralatan di tapak seperti menambah cleaning machine dan juga melanjutkan waktu kerja sampai ke malam hari, pihak kontraktor yakin dan kita yakin juga pihak kontraktor dapat membuat sedikit kemajuan dari segi catch up plan untuk mengurangkan kelewatan yang terjadi pada projek ini. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak projek itu pada Isnin bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop merangkap Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul. Sementara itu, Abdullah berharap pembinaan Jambatan Batang Paloh dan Jambatan Batang Lasa dapat disiapkan mengikut jadual bagi membolehkan pembangunan yang dirancang di kawasan itu dapat diteruskan. Harapan kami berdua dan juga penduduk di kawasan sekitar ini ialah supaya Jambatan Batang Paloh ini dan Jambatan Batang Lasa dapat disiapkan dalam masa yang sama dan perancangan seterusnya, pembangunan seterusnya dapat dijalankan. Semasa lawatan itu, Abdullah dan Yusof turut diberi taklimat oleh pihak kontraktor mengenai perkembangan projek berkenaan. Manakala di Limbang, seramai 85 penerima telah mendapat manfaat daripada program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak MRP PPRMS Pusat Khidmat Dun Bukit Kota sepanjang tahun 2020. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, rumah penerima terletak di Kampung Pahlawan, Kampung Benuas, Kampung Limpaki, Kampung Pabahanan, Kampung Tantaya Baru, Kampung Sungai Poyan dan Kampung Pengkalan Rejab. Semasa melawat 7 rumah yang dibaiki pada Ahad, Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Bukit Kota berkata program tersebut menelan belanja hampir RM1 juta melalui geran khas Kerajaan GPS Sarawak yang disalurkan kepada Jawatankuasa MRP PPRMS Pusat Khidmat Adun Tempatan. Dalam lawatan itu juga, beliau turut meninjau tapak projek Bina Baharu Dewan Kampung Sungai Poyan Fasa 1 yang akan dibangunkan menerusi peruntukan program Transformasi Luar Bandar RTP berjumlah RM250,000 pada tahun ini. Turut diluluskan peruntukan untuk membaik pulih sistem lampu limpah dan bilik tandas gelanggang futsal di kampung berkenaan. Di Bintulu, Ahli Parlimennya Datuk Seri Tiong King Sing telah mengadakan tinjauan ke atas penduduk di Rumah Sabah dan Rumah Unggup Naga Singgu Pandan Sebauh pada Ahad selepas beberapa hari dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam lawatan itu, Datuk Seri Tiong telah mendapatkan bantuan makanan tambahan untuk penduduk di kedua-dua rumah panjang itu selepas bekalan makanan yang diagihkan sebelum ini tidak mencukupi. Sebelumnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sambil dibantu Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah menghantar bantuan makanan fasa pertama, manakala fasa kedua akan dihantar pada minggu kedua PKP. Dalam pada itu, Datuk Seri Tiong turut mengingatkan penduduk rumah panjang supaya sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan dan memberi kerjasama dalam usaha mengekang penularan COVID-19 di bahagian Bintulu. Berikut pula, projek Jalan Raya Kampung Supa Medang di Betong telah siap sepenuhnya dengan kos sebanyak RM6 juta.
Jalan sepanjang 6 km tersebut dilaksanakan di bawah kontraktor Jahaya Mata Sarawak CMS. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam menaruh keyakinan keprihatinan kerajaan negeri dalam memberi kelulusan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek bagi pembangunan kawasan luar bandar. Katanya, pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan kemudahan asas menjadi tunjang kepada kemajuan sosio-ekonomi penduduk. Terdahulu, Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Betong telah membuat tinjauan ke atas projek Jalan Raya Kampung Supa Medang pada Ahad. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.